seperti duri pokok sa'dan, tetapi tidak diketahui betapa besarnya, melainkan hanya Allah sahaja yang tahu besarnya. Ia mengait manusia bersama amalan-amalan mereka yang jahat. Di antaranya ada yang binasa disebabkan amalannya, dan ada pula yang dihalang dan diputus-putuskan perjalanannya, akhirnya ia selamat juga. Jambatan dibentangkan di atas neraka dan terdapat duri pengait. Manakala menurut riwayat oleh Imam Muslim pula disebut seperti berikut. Kemudian dipasangkan sebuah jambatan di atas punggung dua tepi neraka. Maka aku, yakni Nabi Muhammad SAW dan umatkulah yang mula-mula sekali menyeberanginya. Tidak ada seorang pun berani berbicara pada hari itu, melainkan para rasul. Sedang ucapan para rasul di saat itu hanyalah Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah. Di neraka jahanam itu ada beberapa pengait seperti duri pokok sa'dan. Hanya saja tidak ada yang dapat mengetahui kadar besarnya itu, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Pengait-pengait inilah yang akan menyambar orang-orang itu sesuai dengan amalan-amalannya sendiri ketika di dunia, iaitu yang berkelakuan buruk, tentu disambar. Antara ciri-ciri sirat, pertamanya lebih tajam daripada mata pedang, yang keduanya lebih halus dari rambut, berdasarkan daripada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, yang bermaksud telah sampai kepadaku bahawa ianya, yakni as-sirat, lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Menurut Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, jarak sirat itu terlalu jauh, 15,000 tahun, lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari mata pedang. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengan maksudnya manusia semuanya akan melalui sirat, lalu mereka bangun di sekitar api neraka. Kemudian mereka menyeberanginya dengan amalan mereka. Di kalangan mereka ada yang lalu seperti kilat lajunya, dan ada orang yang seperti angin, burung, kuda yang paling pantas, unta yang paling pantas, dan seperti orang yang berlari. Sehinggalah yang paling akhir melaluinya ialah orang yang mempunyai cahaya pada ibu jari kakinya yang terhuyung-hayang dengan cahayanya di atas sirat. Riwayat hadis daripada Bukhari dan Muslim. Keadaan semasa melintasi titian as-sirat menurut setengah riwayat. Kumpulan pertama berjaya melintasi seperti kilat yang memancar. Kumpulan kedua melintasi seperti tiupan angin yang kencang. Kumpulan yang ketiga melintasi seperti kelajuan kuda lumba. Kumpulan keempat melintasi seperti burung yang pantas. Kumpulan kelima melintasi dalam keadaan berlari. Kumpulan keenam melintasi dalam keadaan berjalan. Kumpulan yang ketujuh melintasi dengan keadaan kerap berdiri dan duduk kerana dahaga dan penat. Kumpulan yang ke-8 melintasi dengan menarik muka-muka mereka dengan rantai kerana terlalu banyak kesalahan dan dosa. Kumpulan ke-10 dan kumpulan 9 dan ke-10 mereka tertinggal di atas tiang sirat yang bagai rambut di belah 7 itu sambil menahan kepanasan julangan api neraka yang sedia menunggu di bawah mereka dan tidak dibenarkan untuk menyeberangi kerana dosa-dosa mereka yang terlalu banyak. Gambaran sirat menurut Fudai bin Iyad. Fudai bin Iyad berkata perjalanan di sirat memakan masa selama 1000 tahun. Sebahagian pendapat menyatakan terdapat 7 sekatan ketika melalui titian sirat. Sekatan pertama, manusia akan disoal berkaitan keimanan dan syahadah. Sekatan kedua, manusia akan diperiksa tentang solat mereka sama ada khusyuk atau lalai. Sekatan ketiga, manusia akan diperiksa mengenai amalan zakat mereka. Sekatan yang keempat,
manusia akan diperiksa ibadah puasa mereka. Sekatan yang kelima, manusia akan diperiksa mengenai ibadah haji mereka. Sekatan yang keenam, manusia akan ditanya tentang wuduk dan juga mandi wajib. Manakala sekatan yang ketujuh, sekatan yang terakhir akan dihadapkan dengan soalan dan pemeriksaan yang berat, iaitu berkaitan perbuatan dan amalan terhadap sesama manusia. Amalan baik, yakni amalan soleh, membantu seseorang untuk melintasi sirat dengan selamat. Sebaliknya, amalan buruk merencatkan kelancaran perjalanan seseorang di atas titian sirat. Contoh, elakkan dari membuat tuduhan dusta kepada seorang mukmin. Abu Daud meriwayatkan daripada Muaz bin Anas al-Juhani, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang menjaga seorang mukmin daripada gangguan munafik, maka Allah akan mengutus seorang malaikat untuk menjaga tubuhnya daripada api neraka Jahannam. Dan sesiapa yang membuat tuduhan dusta kepada seorang mukmin untuk memburukkan namanya, maka Allah akan menghentikan langkahnya di atas sirat sehingga ia bersedia melepaskan tuduhan tersebut. Firman Allah dalam surah Maryam, Bismillahirrahmanirrahim, Summa nunajjil ladhina attaqaw wa nazaru zalimina fiha jisiyya. Yang bermaksud, kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim dengan kekufurannya dan maksiatnya tinggal berlutut di dalam neraka itu. Yang kedua, telaga Al-Haud. Setiap Nabi mempunyai sebuah telaga yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya untuk diminum oleh umat masing-masing. Daripada Samrah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi tiap-tiap seorang Nabi ada sebuah kolam yang dikurniakan kepadanya. Sesungguhnya mereka masing-masing bermegah siapakah yang umatnya lebih ramai datang meminum di kolam itu. Sesungguhnya aku mengharapkan bahawa aku menjadi orang yang paling ramai umatnya datang meminumnya. Riwayat hadis daripada Bukhari dan Tirmizi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai sebuah telaga Al-Haud ataupun Al-Kausar untuk umatnya yang beriman dan mematuhi ajarannya. Diceritakan tentang telaganya, warnanya, rasanya, baunya seperti airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Piala bekas untuk meminumnya banyak tidak terhitung. Sesiapa yang meminumnya tidak akan dahaga buat selama-lamanya. Tujuannya untuk umatnya menikmati dan bersedap-sedap, bukan untuk menghilangkan dahaga. Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bahawa ia berkata, pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di tengah-tengah kami tiba-tiba kelihatan terlelap sejenak. Kemudian baginda terbangun mengangkat kepalanya dalam keadaan tersenyum. Kami bertanya, apa yang menyukakan engkau wahai Rasulullah? Baginda menjawab, baru sekejap diturunkan kepadaku, Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya diberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kausar. Kemudian baginda bertanya, adakah kamu tahu apakah Al-Kausar? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya sahaja yang lebih mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ia adalah sebuah sungai yang dijanjikan kepadaku oleh Tuhanku pada kebaikan yang banyak, dan ia sebuah kolam, yakni telaga yang akan meminum padanya oleh umatku pada hari kiamat. Bekasnya 9 bintang di langit. Lalu ada orang yang tertahan, yakni diusir di kalangan mereka. Aku pun berkata, wahai Tuhanku, dia adalah umatku. Allah berfirman, kamu tidak tahu apakah yang ia lakukan selepasmu, yakni selepas wafat dan sepeninggalanmu. Dari Abdullah ibnu Amru ibnu Al-As radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telaga yakni kolamku luas perjalanan sebulan. Airnya lebih putih dari susu, baunya lebih harum dari kasturi, bekas minumannya banyak seperti bintang di langit. Sesiapa yang meminumnya tidak akan dahaga, yakni haus selamanya. Riwayat
hadis daripada Muslim. Air kolam ini boleh diminum oleh orang yang benar-benar mengikuti perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perjalanan Khulafatul Ar-Rasyidin. Golongan yang diusir dari telaga iaitu orang-orang yang menyeleweng seperti melakukan bid'ah dalam perkara ajaran agama yang menjadi dasar akidah. Orang yang zalim yang tidak menjalankan hukum-hukum agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW akan diusir dan dihalau dari kolam tersebut. Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bahawa ia berkata, lalu ada orang yang tertahan, yang diusir di kalangan mereka. Aku pun berkata, Rasulullah SAW, ya Tuhanku, dia adalah umatku. Allah berfirman, kamu tidak tahu apakah yang ia lakukan selepasmu, yakni selepas wafat sepeninggalanmu. Golongan yang diusir dari telaga berdasarkan daripada Imam Bukhari meriwayatkan hadis Rasulullah SAW daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya ramai di kalangan umatku akan datang bertemu aku di kolam Kausar sehingga terlalu hampir denganku dan aku amat mengenalinya, tetapi mereka telah dihalau jauh dari telaga Kausar oleh malaikat. Ya Rabbi, mengapa mereka diusir dari telagaku sedangkan mereka adalah umatku? Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepadaku, memang benar mereka adalah umatmu, tetapi engkau tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh mereka selepas engkau wafat. Mereka itu murtad dari ajaranmu. Sebagai kesimpulan, telaga Nabi itu disebut Al-Haud, iaitu sebuah kolam atau telaga pada hari kiamat kelak. Setiap Muslim wajib beriman dan yakin kewujudan telaga itu. Allah menyediakan kolam bagi setiap Nabi pada hari kiamat kelak supaya air telaga atau kolam itu dapat diberikan kepada hamba yang taat dalam kalangan umat mereka.